Hi guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Skoverto. Dalam segmen terbaru kita, which is segmen Top 10, kita nak merungkai the strongest haki users dalam dunia One Piece. But before we proceed, kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak terlepas new video dari aku. Dan follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat new update dari aku. I'm aiming for 100k subscribers in this year, so I hope you can bring me there. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzu! Yarudomo! Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Alright, sebelum tu jom kita recap sikit. Haki ada 3 jenis. Pertama, Haoshoku Haki, which is Conqueror Haki. Kedua, Busoshoku Haki, which is Armament Haki. Ketiga, Kenbun Shoku Haki, which is Observation Haki. Dan dalam jenis haki ini juga ada beberapa tahap. Dalam Haoshoku Haki, tahap pertama adalah Activation. Tahap kedua adalah Conqueror dan Authority. Tahap ketiga adalah Advanced Conqueror. Jenis kedua adalah Busoshoku Haki. Tahap pertama adalah pengerasan anggota badan. Aku cakap pengerasan, okey? Bukan penegangan. Tahap kedua adalah pengerasan seluruh tubuh, Superiority, penyalutan, Ryo dan Tribal. Tahap ketiga adalah penyalutan kekal, which is advanced teknik penyalutan di tahap kedua dan advanced Ryo. Jenis ketiga pula adalah Kenbun Shoku Haki. Pada tahap pertama adalah present sensing. Tahap kedua adalah strength sensing, emotional sensing, voice hearing dan foresight. Tahap ketiga adalah future sight, iaitu advance daripada foresight, dan voice of all thing, iaitu advance dari haki voice hearing. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut dan lebih terperinci pasal haki ini, korang boleh klik link kat bawah. Okay? Di tangga yang ke-10 dalam top 10 list kita adalah Monkey D. Luffy. Bila sebut Luffy, siapa tak kenal kan? Orang tak tengok One Piece je lah for sure. So, Luffy dengan bounty sebanyak 1.5 billion berry secara tidak rasmi merupakan Goku atau Emperor kelima dalam dunia One Piece. Bagi aku, Luffy ni antara fighter yang seimbang lah dari segi both penggunaan haki dan penggunaan Devil Fruit. Untuk haki kita boleh tengok Luffy dah dapat capai sampai ke tahap kedua dalam Haoshoku Haki, which is Conqueror Haki, dan Authority Haoshoku Haki, di mana dia dengan mudah menjatuhkan separuh daripada musuh-musuh masa dekat Fishman Island Arc, dan Authority Haoshoku Haki, which is dia dengan mudah menawan The Fighting Bull yang bernama Uzi masa dalam Colosseum kat Dressrosa. Dan untuk Busoshoku Haki juga, dia dah kuasai teknik pada tahap ketiga dalam Busoshoku Haki, which is Advanced Ryo masa kat dalam penjara Udon. Dan Kenbun Shoku Haki juga, dia dah kuasai tahap ketiga dalam haki tersebut, which is Future Sight. Cuma untuk Voice of All Thing je, dia baru unlock tapi belum dapat kuasai lagi macam Goldie Roger. So this is why aku masukkan Luffy dalam my senarai top 10 haki terkuat. Di tangga ke-9 dalam top 10 list kita adalah Kaido atau Kaido. Cewah, pandai-pandai pula. Semua nak DD kan. So setakat ni Kaido memegang bounty tertinggi antara Yonko-Yonko yang lain dan bounty tertinggi dalam dunia One Piece dengan gelaran The Strongest Creature in the World. Buah Devil Kaido masih lagi menjadi misteri sehingga ke hari ini. Sebab kalau kita cakap Kaido adalah seekor naga yang memakan buah Devil manusia, itu akan jadi agak redundant dengan Chopper. Oh, mungkin Kaido ni bukan manusia tapi adalah dari bangsa Ors. So mungkin Kaido adalah naga yang memakan buah Devil Zoan model Ors. Ataupun Kaido adalah manusia biasa yang memakan buah Devil Zoan jenis mythical model naga. But apa-apa pun, Kaido dalam bentuk naga memang sangat berbahaya. Yang pertama, dia boleh sembuh api. Kedua, dia jadi sosok yang sangat besar. Ketiga, dengan mod dia dalam bentuk naga, dia seolah-olah mampu mengawal cuaca. Mungkin itulah gambaran yang Oda nak bagi kepada kita dalam cerita One Piece ni, which is ekor naga, special abilities dia adalah boleh mengawal cuaca. Dan mungkin sebab itulah juga World Government minta Dr. Vegapunk hasilkan naga, which is untuk dapatkan kekuatan Uranus, iaitu untuk mengawal cuaca.
Yes, Uranus adalah ancient weapon yang boleh mengawal cuaca. Korang boleh tengok video teori aku pasal ancient weapon. Korang klik je link kat bawah. Dan obviously, buso Shoku Haki Kaido lebih superior dari Luffy buat masa sekarang. Kita boleh tengok dengan sekali pukulan sahaja, Luffy terus KO. Di tangga ke-8 dalam top 10 list kita adalah Charlotte Linlin aka Big Mom. Big Mom dengan bounty sebanyak 4.388 bilion berry merupakan satu-satunya Yonko wanita dan merupakan pemegang bounty tertinggi dalam kalangan kaum Hawa. Big Mom dengan Devil Fruit Soru Sorunomi mampu untuk memanipulasi jangka hayat seseorang, dan individu yang paling layak dan memiliki buah Devil yang superior dengan Big Mom adalah Brook dengan Yomi Yomi Nomi. Dan buah Devil Big Mom akan jadi useless kalau orang tak takut dengan dia. Macam yang kita boleh tengok kat Whole Cake Arc, Big Mom tak boleh nak tarik lifespan Jinbei. Namun buah Devil Big Mom sangat berguna untuk mencapai cita-citanya, which is untuk himpunkan seluruh bangsa under one roof. Tapi kena bagi lifespan kat Big Mom sebagai cukai. Life or tree. Dan haki Big Mom pun memang tak dapat nak dinafikan lagi kehebatannya. Masa kat Whole Cake Island, kita nampak how Shoku Haki Big Mom dah berada pada tahap ketiga, which is Advanced Conqueror, di mana KX Launcher, which is senjata yang dibuat oleh one of the greatest scientist pun meletup. Tak sempat nak sampai kat Big Mom pun. Dan buso Shoku Haki Big Mom juga adalah antara yang terkuat, yang mana kita boleh tengok masa Big Mom halang serangan Luffy dalam Gear 4th, yang kita boleh tengok dalam chapter 871 muka surat 10 atau anime episod 841 minit ke 20.46. Di tangga ke-7 dalam top 10 list kita adalah Sengoku the Buddha. By the way, sebelum ni aku ada buat satu video unboxing Sengoku action figure tau. Action figure tu aku dapat dari Nana_Daime_figure. So kalau korang nak dapatkan action figure dari dia, korang boleh DM IG dia. Ada banyak gila action figure yang dia ada. Korang pilih je nak yang mana satu. And as I mention dalam video unboxing tu, memang quality packaging dia jaga habis. Siap 3 layer lagi dia balut. So memang puas hati. Jangan lupa follow IG Nanadaime_figure. Okay? Alright, berbalik kepada Sengoku. Sengoku adalah mantan Fleet Admiral dan pemakan buah Devil Mythical Zoan. Bukan Mythical Hito Hitonomi model Daibatsu, allowing him to transform into a giant Buddha. Kita dapat tengok kekuatan buah Devilnya yang mampu menghumbankan Blackbeard Pirates masa di Marineford War. Kekuatan fizikalnya yang mampu menahan Garp the Hero yang tengah bengang dengan hanya sebelah tangan. Semasa Shiki, iaitu one of the Rock Pirates, menyerang Marineford 20 tahun dahulu, Sengoku dan Garp mampu mengalahkannya dan memenjarakan Shiki di Impel Down. Aku rasa Sengoku ini antara pengguna haki terkuat. Sebab satu, dalam chapter 594 muka surat 6, seorang doktor kat situ yang bernama Dr. Fishbone bagi tahu Kobe dan Helmeppo, semua Marines yang berjawatan Vice Admiral ke atas mempunyai haki. Dan dalam Viver Card One Piece Visual Dictionary, Oda telah mendedahkan yang Sengoku mampu menggunakan ketiga-tiga jenis haki. Di tangga ke-6 dalam top 10 list kita adalah Red Hat Shanks. Shanks dengan bounty-nya 4.048 bilion berry merupakan salah seorang Yonko dan bekas kru dalam kapal legendary Roger Pirates. Dialah dalang di sebalik penglibatan Luffy sebagai lanun. Jackie, bahumu! Shanks adalah satu-satunya Yonko tanpa buah Devil, namun masih mampu untuk menguasai the New World walaupun hanya mempunyai sebelah tangan sejak first arc lagi dan mengekalkan tahta Yonkonya sampailah sekarang. Walaupun merupakan Yonko termuda, namun kekuatan Shanks bolehlah dianggap setara dengan Whitebeard, Big Mom dan Kaido dan digeruni di seluruh dunia One Piece. Even Akainu sendiri yang telah masa kat Marineford telah mengalahkan ramai lanun kat situ, termasuklah beberapa Division Commander Whitebeard dan bertarung dengan dua bekas Shichibukai sebelum Akainu dapat mendekati Luffy. Namun tidak menyerang Shanks semasa dia muncul. Dan The Worst Generation iaitu Eustace Captain Kidd, Scratchman Apo dan Basil Hawkins pun perlu beraliansi dalam menjatuhkan Shanks. Kita boleh tengok kekuatan haki Shanks masa dia masuk ke dalam kapal Moby Dick. Even kapal Moby Dick pun retak dan ramai yang tumbang.
Dalam SBS Question Corner Volume 65, Oda sendiri bagi tahu masa kat Fishman Island, kalau Luffy boleh tumbangkan 50,000 fishman kat situ, Shanks boleh tumbangkan 100,000 fishman yang ada kat situ. Dan Busoshoku Haki Shanks juga jelas ditayangkan masa di Marineford, di mana dia dengan mudah menghalang magma serangan Akainu. Di tangga kelima dalam top 10 list kita adalah Rayleigh the Dark King. Rayleigh dengan nama julukan Raja Kegelapan adalah seorang lanun pencen yang merupakan first mate of Pirate King sendiri, mate. Dan Rayleigh merupakan antara watak utama bersama-sama Whitebeard, Shiki, Garp, Sengoku, Oden dan Kong semasa Roger masih hidup. Dialah orang yang bertanggungjawab dalam mengajar Luffy teknik-teknik haki di Rusukaina Island. Dan Rayleigh juga dilihat mudah mengelak serangan-serangan Luffy dan mampu mengalahkan Luffy walaupun dalam Gear 4th-nya, walaupun dalam usianya sekarang ini. Dan Rayleigh juga adalah fighter yang mampu menggunakan ketiga-tiga jenis haki apabila dia mengajarkan ketiga-tiga jenis haki tersebut kepada Luffy, dan Rayleigh dilihat telah menguasai kesemuanya. Haoshoku Haki. Dalam Sabaudi Arc kita boleh tengok apabila Rayleigh mengeluarkan haki tersebut, semua yang ada dalam bilik human auction tersebut telah rebah. Even Law dan Eustace Kid pun berpeluh bila Rayleigh blastkan hakinya. Dan kita boleh tengok tahap Busoshoku Haki Rayleigh yang mampu menandingi seorang admiral iaitu Kizaru. Dan Rayleigh juga mampu menggunakan Ryo Busoshoku Haki semasa di Rusukaina, semasa dia menjatuhkan seekor gajah, dan advance Ryo apabila dia menyelamatkan Kemi. Di tangga keempat dalam top 10 list kita adalah Monkey D. Garp, Hero of the Marine. Beliau merupakan bapa kepada Monkey D. Dragon, Towan kepada Monkey D. Luffy, dan Towan angkat kepada Portgas D. Ace. Beliau berada dalam jawatan Vice Admiral, dan lepas Marineford War, beliau telah menggalas tugas melatih rekrut baru Marine termasuklah Kobe dan Helmeppo, dan telah beberapa kali menolak kenaikan jawatan sebagai Marine Admiral. Bersama-sama Goldie Roger, mereka telah berjaya menumpaskan The Rocks Pirates yang mengandungi 3 bakal Yonko dalam kru tersebut. Kekuatan Garp memang tak dapat dinafikan lagi sampai Roger sendiri bagi tahu dalam chapter 551 muka surat 5, di mana Roger bagi tahu yang kita berdua hampir berbunuhan antara satu sama lain banyak kali dahulu, menunjukkan yang Garp memang setanding dengan Goldie Roger. Selain itu, kita boleh tengok masa kat Marineford, Garp dengan mudah menjatuhkan dan mencederakan Marco, sedangkan Kizaru dan Aokiji terpelanting dengan serangan-serangan daripada Marco sampai berbalut kepada member. Di tangga ketiga dalam top 10 list kita adalah Edward Newgate, atau lebih dikenali sebagai Whitebeard. Whitebeard atau nama julukannya sebagai the strongest man on earth even semasa Roger masih hidup, dan merupakan salah seorang calon paling terdekat untuk mendapatkan One Piece. Namun itu bukanlah matlamatnya. Beliau merupakan salah seorang kru dalam The Rocks Pirate dan merupakan bekas Yonko sebelum terkorban dalam peperangan Marineford. Whitebeard sebelum kematiannya merupakan pemegang bounty tertinggi, iaitu sebanyak 5.046 bilion berry, dan merupakan pemegang bounty kedua tertinggi setelah Goldie Roger yang pernah dicatatkan dalam sejarah dunia One Piece. Kehebatan Whitebeard terbukti apabila beliau decide untuk selamatkan Ace, seluruh jawatan yang ada dalam Marine dari Fleet Admiral sampailah Foot Soldier dikerahkan. Boleh kira berapa Buster Call yang ada kat situ. Even satu Buster Call pun dah cukup untuk hancurkan satu pulau. Dan semua Chichibukai dikerahkan dan yang enggan dipenjarakan, menunjukkan betapa world government takut nak hadap Whitebeard ni. Haki yang beliau miliki sangat kuat sampaikan awal-awalnya semasa clash dengan Oden, sampai menghasilkan percikan cahaya dan semburan angin yang dahsyat. Kemudian dengan Roger sampai terpelanting semua yang ada kat situ. Even Moby Dick hampir terbalik, kapal yang besar bapak. Dan kemudiannya dengan Shanks sampai langit pun terbelah. Di tangga kedua dalam top 10 list kita adalah Rock D. Zebek. Zebek adalah kapten dalam The Rocks Pirate dan paling menonjol 40 tahun dahulu sebelum kedatangan Roger Pirates. Mereka yang berada di bawahnya termasuklah Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki the Golden Lion, Silver X, Captain John dan Wang Ji. Semua merupakan nama-nama besar pada era sekarang, dan mereka semua berada di bawah Rock D. Zebek. Even Roger Pirate sendiri perlu beraliansi dengan Marine, iaitu Garp dalam menjatuhkan Rock D. Zebek.
kegerunan The Rock's pirate kepada world government sehinggakan menjadi mimpi ngeri buat mereka sehingga mereka berusaha memadam nama Rocks di Xebec dalam catatan sejarah kerana bukan sahaja kekuatannya sahaja digeruni, bahkan pengetahuan dan ilmunya tentang perkara-perkara yang ingin dirahsiakan kerajaan kerajaan dunia. Walaupun kekuatannya masih lagi menjadi misteri, namun kemampuannya mengumpulkan lanun-lanun legenda untuk menjadi bawahannya sudah cukup untuk hinkan kekuatannya. Setelah menumpaskan Rock, Garp mendapat nama julukan The Hero, menunjukkan betapa leganya world government sampai mengagungkan seseorang yang boleh mengalahkan Xebec. Dan di tangga pertama dalam top 10 list kita, aku rasa korang pun dah boleh agak siapa. Yes, he is the one and only, insan yang paling digeruni, ditakuti, dikhawatiri, dirisaui, dibimbangi. Dialah Buggy the Clown. Cik wah, tak adalah gurau je. Pasal aku tahu korang dah boleh teka. Yes, he is Goldie Roger. Walaupun dia bukanlah Alpha dalam siri One Piece, tapi dialah Omega, sang Raja Lanun abadi, The Pirate King. Dialah satu-satunya Lanun yang berjaya menjejaki Laugh Tale, dan Laugh Tale itu sendiri dia yang bagi nama setelah 800 tahun pulau tersebut gagal untuk dijejaki. Dia memiliki semua kekayaan, kemasyhuran dan kekuatan. Kekuatannya dapat kita lihat semasa di At War. Roger dengan hanya satu kapal mampu untuk meranapkan fleet Shiki yang consist of banyak gila battleship dalam fleet dia. Macam yang aku cakap tadi, Oda bagi tahu dalam SBS Question Corner kalau Luffy boleh jatuhkan 50,000 fishmen, Shanks boleh jatuhkan 100,000 fishmen, sedangkan Shanks adalah anak buah Roger. Bayangkan berapa ramai Roger boleh jatuhkan dengan hanya sekali semburan Haoshoku Haki sahaja. Dan Kozuki Oden sendiri pun bagi tahu yang dia dapat rasakan monstrous aura dalam diri Roger. Kenbun Shoku Haki Roger adalah pada tahap yang tertinggi. Dia bukan sahaja dapat mendengar, bahkan dapat berkomunikasi menggunakan teknik tersebut, di mana dia mampu untuk berkomunikasi dengan poneglyph, membuatkan dia mampu untuk menjejaki salah satu the ancient weapon, iaitu Uranus. Busoshoku Haki Roger sudah tentu berada dalam tahap yang tertinggi apabila dia clash dengan Whitebeard sampai satu pulau huru-hara havoc, sedangkan pedang mereka tidak bersentuhan. Aku rasa kalau dalam combat Roger one on one versus Xebec, Roger akan menang. Sebelum aku end the video, kat sini ada 3 honorable mention dalam list ini, which is Katakuri yang merupakan fighter paling susah nak dikalahkan yang bukan dalam level Yonko untuk Luffy. Masa dalam episod tu, masa Luffy fight dengan Katakuri, aku asyik duk tertanya-tanya je, macam mana syak Luffy nak kalahkan dia ni? Bukan sekadar tak pernah kalah, bahkan Katakuri tak pernah terbaring seumur hidup dia menurut adik-beradik dia lah. Dan Katakuri lah juga orang yang bertanggungjawab untuk unlock keupayaan future side Luffy. Kedua ialah Kozuki Oden, yang mana kita dapat lihat kekuatan haki yang dia gunakan semasa menentang Whitebeard, dan Busoshoku Haki dia pun pada tahap tertinggi, which is Advanced Ryo, di mana dia mampu melukakan Kaido dan hampir-hampir membunuh Kaido. Sebelum kita pergi ke list yang ketiga, kat sini aku nak bagi tahu korang yang mana aku dah bagi tahu sebelum ni, which is satu YouTuber bernama Kaki TV. Please subscribe to his channel pasal konten yang dihasilkan adalah untuk berkongsikan rezekinya dan membantu masyarakat yang patut kita contohi. Kalaupun kita tak mampu buat, at least kita support channel dia supaya dia dapat 10,000 subscriber dan dapat menghasilkan lebih banyak konten-konten berguna untuk masyarakat macam yang dia tengah buat sekarang ini. Alright, sambung. Seterusnya adalah Sakazuki Akainu. Disebabkan sebelum time skip, Oda lebih nak ceritakan tentang Devil Fruit, so kita tak tengok banyak sangat haki digunakan dalam Marineford War. Tapi kita dapat lihat juga sedikit sebanyak apabila Akainu mampu menghentikan serangan shock wave yang dihasilkan Whitebeard alongside his fellow admirals. Dan macam yang aku beritahu tadi, kesemua jawatan Vice Admiral ke atas mampu menggunakan haki. Dan aku yakin Akainu adalah salah seorang yang mampu menggunakan ketiga-tiga jenis haki. Tambah pula dia adalah dalam jawatan Fleet Admiral kan. So guys, that's all I have. I hope you all enjoy the video. Please drop your comment, pandangan korang masing-masing. Okay? See you guys on the next video. Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi